Okey? Okey Dok, soalan ni Menteri Kesihatan kita kecoh di media sosial. Dr. Zaliha digambarkan seolah-olah koyak dengan NGO yang bertanya soalan kepada beliau. Mungkin Dok ada komen dengan sihat-sihat. Dia macam ni lah, NGO yang Munira ke mana budak ni. Dia dulu UMNO. Dulu UMNO. Tapi selalu ikut si Zul Hassan. Otak dia pun dah macam Zul Hassan. Kan? Zul Hassan ni aku nampak macam dah gila isim. Dah tak sempurna otak dia. Terlalu banyak baca buku New World Order, terlalu banyak baca buku protokol Zion protokol, So, dia punya otak ni, dia ingat apa yang ada dalam perencanaan New World Order Yahudi Israel ni, kerajaan kita akan ikut semua ni. Apa yang ada dalam buku protokol Zionis ni, semua kerajaan Malaysia akan ikut. Tak kira lah, baik dalam isu IHR ke, baik dalam isu ID. Digital ID ke. Malaysia ada cara Malaysia. Kalau nak ikutkan WHO, beria nakkan supaya Generation Endgame yang dipush bermati-matian oleh Khairi Jamaluddin ni dilaksanakan. Tetapi apa pendirian kerajaan Malaysia? Kerajaan Malaysia tolak. Hari ni kita tengok dalam sesi keluar sekejap antara edisi ke-70 antara Syariah Hamdan, Khairi Jamaluddin dengan Tan Sri Syafiq Abdullah. KJ menzahirkan rasa kecewa dia. Dan sebelum ni dia kecam PM, dia kecam Peguam Negara, dia kecam Dato' Sri Azalina. Sebab apa? Sebab PM, Dato' Sri Azalina, Peguam Negara tak nak ikut apa yang WHO nak. Betul tak? So macam mana korang ni takkan tak boleh pakai otak, belajar tinggi-tinggi sampai Oxford, yang lain yang mengikut follower Oxford ni takkan tak boleh fikir, kita ada cara kita sendiri, kita ada acuan kita sendiri macam mana kita nak takbir negara ni. Ini hari ni Dato' Sri Anwar pergi ke kios untuk mendaftar sebagai untuk register dia punya digital ID. Ada dia masukkan microchip dalam badan dia seperti mana yang Zul Hassan baca dalam buku New World Order ni. Aku kadang-kadang geram sangat kan, sebab melampau sangat dia punya fitnah ni. Orang kafir pun tak jahat macam inilah. Minta maaf cakap. Kita ni kalau masih semayang tetapi perbuatan kita tak menzahirkan, solat kita tu tak membawa kita ke arah kebenaran, tak membawa kita untuk berkata benar. Aku tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang geram juga kan. Bukan Datuk Sri Anwar je nak lesing korang ni, aku pun nak lesing. Geram melampau, terlalu taksub dengan. Bukanlah masalah kau baca teori konspirasi, kau boleh baca. Tapi pakai otak, jangan bodoh sangat. Percaya bulat-bulat bahawa apa yang Yahudi buat, apa yang Zionis buat, semuanya Malaysia akan implement. Kau ingat kita orang ni bodoh ke nak ikut semua? Pakai otak lah. Kalau hari ni Dato' Sri Anwar ikut semua sekali benda yang Yahudi buat, adakah baru-baru ni kita tengok Mozart pun ada ugut dia. Siap keluar dekat dia orang punya Twitter lagi, dekat X dia. Kemudian kita dapat dua tata tindak daripada kerajaan Amerika. Kemudian kita punya duta Dato' Sri Tan Sri Nazri Aziz dipanggil pula oleh pihak Amerika, duta kita ke US. Ini bukan calang-calang. Kalaulah Perdana Menteri kita ni ikut bulat-bulat. Saya nak beritahu hari ni sudah 8 hari kita mengecapi gencatan senjata di Gaza. Langsung tak ada sumbangan Datuk Sri Anwar ke? Tak ada apa yang dia cakap di PBB. Tak ada apa dia cakap depan Biden.
Di APEC punya sidang kemuncak. Kan? Apa Muhyiddin buat? Apa Mahathir buat? Kita tak naklah bongkak sangat, tetapi janganlah sampai keterlaluan buat fitnah tu. Contoh macam IHR. Balik-balik dia kata tinggal lagi berapa jam, 3 jam, 4 jam. Kepala hoi, geram betul. And ridiculously, yang cerdik pandai ni tiba-tiba jadi bodoh percaya dengan Zul Hasan. Betul lah. Percaya dengan Munirah ni. Menteri dia adalah tugas dia. Tapi kalau engkau tiba-tiba menteri tengah buat kerja, engkau stop, engkau terjah menteri. Provokasi. Kau hanya nak rakam peristiwa tu. Menteri ada kerja dia. Menteri ada kerja dia. Tak bolehlah sepanjang masa kau boleh terjah macam tu. Kalau dia ada soalan kat parlimen dia nak jawab ke, dia benda lain dia nak buat perjumpaan, jadual menteri ni padat. So, buatlah appointment. Kau nak jumpa aku pun kau kena buat appointment dengan Suzalina. Apa tak lagi menteri. Betul tak? Aku pun kadang-kadang tak tahu apa benda aku punya jadual sampai 2-3 hari akan datang. Dia lebih tahu. So bincanglah, minta tarikh, jumpa baik-baik. Kita orang, saya, Datuk ni, Tok Ki, bekas polis ni, ramai, Dr. Roland, kita nak jumpa dengan susah politik kepada Menteri Kesihatan. Kita jumpa, bukan pergi pejabat dia lah. Tok Ki buat program dekat rumah dia. Puan Nafsiah ni, Cik Nafsiah datang. Boleh jumpa, tak ada masalah. Pergilah berunding cara baik. Kalau tak faham, beritahu. Apa yang korang tak faham? Nak beritahu bahawa, contohnya macam IHR ni. IHR. Saya pun tak akan membiarkan perbuatan manusia bernama KJ dan juga siapa nama? Muhyiddin Yassin yang telah memaksa rakyat Malaysia mengambil vaksin ni berulang kembali. Jangan lupa saya lawan vaksin juga. Bukan Zul Hasan dia seorang. Saya lawan vaksin, saya kena dakwa di mahkamah. Saya lawan vaksin ni, saya kena saman dengan KJ. Saya lawan vaksin ni, saya kena get order. Zul Hasan tak kena dakwa, tak kena saman, tak kena get order. Maknanya kita pun ada contribution kita dalam melawan pemaksaan vaksin ke atas rakyat Malaysia dan juga kekitangan awam dulu. Saya pun takkan biarkan benda ni berulang kembali. Dan Dr. Zaliha dah cakap dah bahawa kita akan pastikan kedaulatan negara tidak akan terjejas. Tak akan sampai Yang di-Pertuan Agong hilang kuasa. Tak akan sampai Perdana Menteri hilang kuasa. We will make sure bahawa paling kuat pun WHO hanya boleh memberi recommendation. Tetapi kita tak akan patuh semua recommendation yang dipaksa ke atas kita. No way. Dan benda ni tak timbul pun kena buat sebelum 1 bulan Disember macam yang Zul Hasan buat cerita ni. Ini semua mengarut. Bulan Mei nanti baru benda ni akan masuk dalam mesyuarat kabinet. Dan masuk dalam mesyuarat kabinet nanti, kalau GEG yang nak dibuat oleh KJ, oleh WHO ni pun, Datuk Seri Anwar boleh tolak tepi. Tak ada sebab kenapa dia nak buat benda yang lebih membahayakan kepada rakyat Malaysia. Ini cerita lepas ni WHO boleh lockdown Malaysia sesuka hati dia. Kerajaan Malaysia tak boleh buat apa. Boleh pasang kawat dekat flat-flat seolah-olah macam kita akan jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika, kepada WHO.
Ini bukan kerajaan Muhyiddin, ini bukan kerajaan Khairy Jamaluddin. Ini kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan pertahankan hak rakyat. Dia akan pastikan benda yang betul kita follow. Benda tak betul kita lawan. Dan dia dah membuktikan dia berani lawan Amerika. Dia berani lawan Israel. Kau beritahu aku senarai pemimpin dunia ni berapa orang yang boleh buat benda macam ni, yang boleh ambil risiko? Kalau Israel dengan Amerika pun dia boleh sound directly depan-depan, takat WHO ni kan. So saya minta rakyat Malaysia ni, kalau pun nak bodoh, biarlah berpada-pada. Itu je. Saya dah geram sangat dah ni sebenarnya. Sebab melampau sangat kebodohan ni. Melampau sangat. You guys are educated. Janganlah orang macam Zul Hasnan tu mempengaruhi Zul Hasan tu mempengaruhi otak kita sampai kita ni jadi orang yang tak boleh membaca. Saya dah keluarkan dalam grup-grup WhatsApp community what is actually ID nasional yang acuan Malaysia. Bukan macam apa yang termaktub dalam protokol Zionis ataupun ni dengan masukkan chip dan sebagainya. Totally tak ada, tak sama ni. Contohnya lah macam hari ni kan. Bila kita dapat ID digital ini tuan-tuan, maknanya bila tuan-tuan nak masuk ke dalam website security, sekarang ni terlalu banyak scammer. So kita improvise security kita punya teknologi, keselamatan di media sosial, keselamatan di sistem perbankan internet, cyber security kita ni, kita enhance keselamatan tu. Kalau dulu setakat pakai password, hari ni pertama thumbprint, kedua face recognition, ketiga iris mata kita ni. Semuanya hanya untuk mengenal pasti bahawa kalau orang login dalam akaun Maybank anda, orang tu ialah betul-betul anda. Dan bila kita buat digital ID ni, kalau tuan-tuan nak berurusan dengan JPJ, tuan-tuan nak berurusan dengan Puspakom, nak berurusan dengan semua agensi kerajaan, JPN dan sebagainya, kali ni login satu kali je, semua portal boleh masuk. Itulah kecanggihan teknologi penambahbaikan yang dibuat melalui ID digital. Kalau korang nak aku nak bagi geram dalam hati ni lah. Bukan apa tau, pasal korang ni semua berpelajaran, Tapi kadang-kadang orang berpelajaran ni tiba-tiba jatuh bodoh dan boleh dibodohkan oleh orang macam Zul Hasan ni, dengan Munira ni, kadang-kadang rasa kecewa, saudara. Contohnya lah kan, hari ni yang korang komplain pasal ID digital ni, korang ni semua hipokrit. Sebab korang lah buat ID digital lebih awal daripada kerajaan. Cuba tengok yang dalam TikTok hari ni, dalam Facebook hari ni, siapa yang pakai Nokia 320? Orang yang tolak ID digital ni, orang tu pakai Nokia 320-nya. Tetapi kalau kamu pakai smartphone kamu pun ada face recognition. Betul tak? Maknanya sebelum kerajaan buat, kamu dah lebih menyelamatkan, meningkatkan tahap security handphone kamu tu menggunakan teknologi yang sama macam ID digital. So apa benda yang korang nak bantah? Kalau nak cerita lepas ini kita punya data peribadi tak selamat dan sebagainya, I'm telling you, Menteri Komunikasi dah bagi jaminan, YB Fahmi Fadzil dah bagi jaminan bahawa selepas ini data peribadi tuan-tuan akan lebih selamat.
Sebenarnya hari ni, bila tuan-tuan buka je Google, apa yang tuan-tuan search, itu dah secara automatik sudah dapat di-capture oleh pelanggan-pelanggan Google. Tuan-tuan buka lah YouTube, apa yang tuan-tuan tonton, apa selera tuan-tuan. Ini akan menjadi algoritma. Mereka tak perlu pun ID digital ni membantu pihak-pihak yang nak menyalahgunakan data peribadi tuan-tuan ni. Tak perlu pun. Setiap apa yang contohnya macam ahli parlimen ahli Dewan Negara daripada PAS ni, dia komplain cucu-cucu dia buka apa ni, iklan, buka je telefon, keluar iklan ni, keluar lucah kantoi ya. Kantoi ya. Sebab apa? Kalau misalnya telefon kita tu tak buka laman web lucah, maka algoritma yang akan dihantar dia ikut apa yang kita tengok. Kalau kita selalu tengok lucah, maka dia akan hantar cerita lucah je. Kalau kita tengok cerita kucing, kita selalu buka video pasal kucing. Kalau kita tengok TikTok pun sama juga. Kalau kita asyik tengok cerita tentang jualan baju, dia akan hantar benda-benda yang berkaitan dengan jualan baju. Kan dah kantoi. Cakap dia suruh clear kacing. Itulah walaun pas ni kan. Jadi saya rasa cukup lah ni. Dah dekat 1 jam saya melalak ni tuan-tuan